Selamat pagi. Kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan hari ini kita memilih topik yang cukup relevan sebenarnya dengan perkembangan semasa, dan mungkin ramai mengetahui bahawa semalam 18 hari bulan merupakan sambutan ulang tahun yang ke-50 UKM ataupun Universiti Kebangsaan Malaysia. Jadi topik yang akan kita bincangkan juga tentunya lah berkaitan dengan sambutan tersebut. Dan topik yang kita pilih hari ini ialah UKM 50 tahun cabaran dan hala tuju. Dan tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada bersama saya di studio ini, kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan juga mengucapkan selamat datang buat pertama kalinya ke program Ruang Bicara ini kepada yang berbahagia Profesor Datuk Insinyur Dr. Muhammad Hamdi Abdul Syukur yang merupakan Naib Chancellor UKM. Jadi Datuk, apa khabar? Baik, terima kasih Tuan Haji. Itulah bila saya terima topik ini dan bila melihat Datuk secara peribadi, saya menjangkakan sebelum ni mestilah bila kita cakap tentang Naib Chancellor itu orang yang sudah berumur dan sebagainya. Tapi jelas bahawa Datuk masih lagi muda dan merupakan Naib Chancellor termuda saya dengar yang dilantik sebagai Naib Chancellor. Jadi betul lah Prof ya. Nampak muda kot, mungkin tak apa muda. Rambut putih. Dan kepada anda yang sedang bersama kami ketika ini, kami juga sebenarnya ingin memberi ruang dan peluang kepada anda untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat dan bertanya apa saja berkaitan dengan topik yang kita bincangkan hari ini di ruang bicara ini. Jadi seperti biasalah, dua talian telah pun kami sediakan kepada anda di 0320 594624 dan juga 0320 594625. Dan jangan lupa anda juga seperti biasalah dapat mengikuti kami secara live di FB @Bernama TV. Baiklah, saya melihat latar belakang yang cukup menarik lah tentang diri Datuk sendiri, dan sesungguhnya lah Datuk telah pun mencipta bagi saya satu kejayaan yang cukup cemerlang ketika berkhidmat di Universiti Malaya, dan tentunya lah segala ilmu yang diperoleh itu akan dicurahkan sebagai Naib Chancellor di Universiti Kebangsaan Malaysia ini. Tetapi saya juga ingin mengetahui di permulaan ini, barangkali apabila dilantik sebagai Naib Chancellor UKM ini, apakah misi dan juga visi Datuk sebenarnya? Ya, terima kasih sekali lagi Tuan Haji. Saya dilantik pada awal Januari 2019, setahun yang lepas, dan sewaktu dilantik mandat yang diberikan ialah untuk meningkatkan pengantarbangsaan UKM, untuk memacu penyelidikan dan menjadikan UKM a world class university, dan bukan sahaja universiti di peringkat nasional. Jadi saya berasa dengan pengalaman yang sedikit yang ada di UM itu, barangkali boleh saya gunakan sebaik mungkin untuk membantu dan bekerjasama dengan rakan-rakan di UKM yang sebenarnya mempunyai pengalaman yang cukup banyak juga. Jadi kami alhamdulillah membentuk tim yang cukup baik, dan saya kira kita dalam journey perjalanan yang ke arah menuju ke matlamat kita. Jauh berbeza sebenarnya jika kita bandingkan usia UKM yang ke-50 tahun. Datuk pernah bertugas di Universiti Malaya yang jauh lebih tua lah jika dibandingkan dengan UKM. Tetapi kadang-kadang ada juga yang memikirkan ataupun melihat bila Datuk sentuh tentang nak menjadikan UKM itu sebagai world class university, apa cabaran utama yang terpaksa Datuk hadapi sebenarnya untuk mencapai matlamat yang diinginkan itu? World class university ini saya rasa adalah suatu mindset sebenarnya, suatu matlamat di mana kita mengharapkan warga UKM dapat membuat perubahan kepada pemikiran. Kerana menjadi world class university bererti kita menjadi orang terbaik, yang hebat, yang mana dapat menarik pelajar-pelajar yang terbaik juga datang dan belajar di Universiti Kebangsaan Malaysia. Bukan itu sahaja, sistem yang dapat dibangunkan juga sistem yang cekap, yang efisien, dan juga kita dapat memastikan bahawa research yang kita buat ini adalah yang frontier research, yang memecahkan kebuntuan dunia sebagai contohnya. Jadi world class university suatu konsep, suatu gagasan supaya warga UKM seluruhnya dapat menumpukan usaha dan cita-cita ke arah mencapainya. Jadi ini memerlukan, cabarannya ialah perubahan pemikiran itu dan perubahan gerak kerja, kebiasaan. Kita dah biasa dengan tradisi yang tertentu. Jadi merubah itu suatu yang tidak mudah. Jadi pada saya itulah barangkali cabaran paling besar
yang perlu dihadapi. Dan ada juga orang bercakap tentang ranking ataupun kedudukan universiti itu sendiri. Dan pada pandangan pribadi Datuk sendiri, apakah ranking itu sesuatu yang perlu diberi perhatian yang serius, ataupun sebenarnya ranking itu hanyalah ketetapan ataupun analisis yang dibuat oleh pihak-pihak tertentu untuk meletakkan universiti itu di kedudukan-kedudukan tertentu. Tapi sejauh mana berkesannya dan pentingnya ranking ini jika dilihat daripada universiti UKM sendiri secara keseluruhannya tu? Ya. Pertamanya, ranking ni dia ada banyak pandangan, ada school of thought yang pelbagai tentang ranking. Ada yang bersetuju, ada yang tidak bersetuju. Di UKM kita berpandangan ranking ini adalah suatu benchmarking sahaja. Dia adalah by-product kepada kualiti yang dihasilkan oleh universiti. Ia bukan absolut yang kita mesti jadikan itulah dia yang kita nak capai selama-lamanya. Ia memaparkan wibawa kita, kedudukan kita, supaya kita dapat tengok di mana kita banding orang lain. Kalau kita tak di rank, macam mana kita nak tahu? Jadi ranking bukan absolut, tapi ranking perlu untuk kita menilai diri kita dan membuat pembaik pilihan. Sebagai contohnya, Transparency International, ranking negara kita tak boleh kata kita tak mau di rank. Ataupun bola sepak, kita tak nak kena ranking, boleh? Tak boleh, kerana it is a necessary evil. Kita perlu kepada ranking ini bagi memberikan gambaran kedudukan, dan kita nak baiki diri kita. Sekali lagi, kita bukan game dengan ranking ini, bukan nak bermain game dengan ranking, tetapi kita mengambil ranking sebagai, sekali lagi saya sebut, by-product. Kita buat yang terbaik, fundamentally kita buat bersungguh-sungguh, dan by-productnya kita dilihat oleh orang lain, di peer review kita sebagai contohnya, kita diletakkan di kedudukan yang tertentu. Jadi ini ranking. Dan dia, Tuan Haji, ranking ini penting sebenarnya untuk negara. Sama ada kita suka atau tidak. Pelajar antarabangsa, dalam kajian yang kita buat, 75% daripada mereka, apabila kita bertanya mengapa memilih universiti ini dan itu, jawapan yang pertama yang paling masyhur ialah kerana ranking universiti itu. Jadi mau tidak mau, betul, seperti saya sebut tadi, kita mesti melihat ranking ini daripada perspektif yang positif. Kedatangan pelajar antarabangsa ke Malaysia penting membantu ekonomi negara. Yang pertama. Yang keduanya, pelabur-pelabur asing melihat universiti di Malaysia duduk dalam kedudukan 200 di dunia sebagai contohnya. Itu memberi keyakinan bahawa negara kita mampu melahirkan tenaga mahir, sumber tenaga mahir yang hebat. Jadi untuk menafikan kepentingan ranking seluruhnya, saya rasa itu suatu tindakan yang kurang bijaksana. Di mana UKM sekarang berada kalau kita bercakap tentang ranking dunia? Ranking berdasarkan pada QS World University Ranking, antara ranking yang paling tersohor, UKM di kedudukan 160. Ya. Itu satu kedudukan yang agak selesa, tapi kita berusaha untuk mencapai kedudukan 100 kalau boleh lah. Mencapai kedudukan itu dari aspek ranking, tetapi kalau kita melihat Datuk, perkembangan perubahan yang berlaku di peringkat global terutamanya lah, baik dari aspek ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Jadi ini merupakan satu cabaran yang hebat sebenarnya kepada universiti-universiti dan juga pusat-pusat pengajian tinggi di seluruh dunia. Dan negara kita juga harus berjaya sebenarnya untuk menyesuaikan diri dengan keadaan dan juga perkembangan semasa. Jadi melihat kepada situasi terkini ini dari segi aspek pendidikan baik di peringkat nasional terutamanya di peringkat antarabangsa, apakah akan UKM lakukan sekarang ini? UKM meletakkan asas yang penting, iaitu quality. Ada 3 asas penting yang perlu diberikan penekanan di dalam strategic plan UKM, iaitu yang pertamanya ialah akademik. Pembelajaran dan pengajaran mesti dikualitikan. Studentnya, deliverynya, kontennya, pensyarahnya. Yang keduanya ialah research. Kita nak pastikan bahawa research kita dalam kedudukan yang selesa, yang kualitinya tinggi, dan ditandai dengan kita mempunyai kapasiti untuk publish dalam jurnal-jurnal di peringkat antarabangsa yang menjadi rujukan pakar-pakar seluruh dunia. Yang ketiganya ialah perantarbangsaan. Perlu untuk UKM menonjolkan dirinya di peringkat antarabangsa, dikenali oleh orang di luar negara, bukan hanya sebagai local player, tetapi a global player yang memainkan peranan penting. Dan 3 aspek besar ini didokong oleh 2 kualiti penting, iaitu yang pertamanya bakat, talent. Kita nak melahirkan talent yang sempurna, khususnya tenaga pengajar, pegawai dan juga kaki tangan sokongan di UKM. Dan yang terakhir, yang kelimanya, kualiti dari segi penjanaan.
Kerana dengan hambatan keuangan sekarang ini yang begitu mendesak, memastikan UKM untuk menjana sebanyak mungkin. Kerana kalau kita lihat the top 100 universities in the world tu, research funding dia sahaja bilion. Di UKM seluruhnya pada tahun lepas lebih kurang 80 juta. Berbanding dengan National University of Singapore pada tahun lepas 400 juta Singapore dollar, kalau kali dengan 3 dah 1.2 billion research funding saja. Begitulah kedudukan kita dari segi perlombaan mencapai kedudukan teratas di peringkat dunia ini, yang mana kita mengibaratkan diri kita ni seumpama kereta kancil nak berlawan dengan Ferrari. Begitu. Okey, satu analogi yang menarik sebenarnya apa ni Datuk ya. Saya juga nak berkongsi pandangan Datuk secara ikhlas lah. Ini pun isu yang diperkatakan sebenarnya begitu meluas sekali, dan ianya sedikit sebanyak memberikan juga rasa bimbang di kalangan apa ni mereka yang mungkin sedang belajar di peringkat universiti dan sebagainya, iaitu isu pengangguran. Dan bila isu pengangguran ini berlaku, ianya dikatakan kerana kegagalan pihak universiti sendiri dalam usaha untuk menyesuaikan diri ataupun menyesuaikan apa ni keadaan itu dengan kehendak industri. Itu antara alasan utama yang diberikan. Jadi apakah UKM juga melihat ini sebagai isu yang cukup serius, dan ianya perlu juga memberikan perubahan yang diperlukan oleh industri dalam memenuhi kehendak mereka? Ya, Tuan Haji, itu suatu isu yang evergreen sebenarnya, bahawa universiti awam semacam mengalami cabaran ini, iaitu keluaran graduan daripada universiti awam ini seolah-olahnya mari masalah untuk mendapatkan pekerjaan. Data itu ada dan saya tidak menafikan memang ada percentage yang tertentu yang mana pelajar graduan kita menghadapi kepayahan untuk mendapatkan pekerjaan. Tetapi universiti awam ini dia bukan berorientasikan keuntungan. Program-program yang dianjurkan, yang ditawarkan, kadang-kadang private university ini tak berminat langsung untuk tawar kerana mungkin tidak ada nilai komersial. Tetapi untuk negara, untuk keperluan bangsa dan negara, maka diteruskan juga program-program kursus-kursus tersebut. Ini barangkali menyumbang sikit sebanyak kepada masalah yang kita sebut tadi, iaitu pengangguran. Kami melihat ini secara sangat serius dan mengambil langkah-langkah yang begitu bersungguh-sungguh untuk memastikan bahawa keciciran ini tidak berlaku. Dan kita berjaya mengurangkan sikit sebanyak dari tahun ke tahun. Di antara perkara yang kita buat, yang pertama sekali ialah memperbaiki kaedah penyampaian pelajaran tersebut. Kalau dulu Tuan Haji, bukan dulu saja, sampai sekarang pun cikgu mengajar, pensyarah mengajar, student dengar. 80% begitulah agaknya. Mungkin dalam 10 minit, 20 minit adalah perbincangan begitu. Jadi 4 tahun kalau mendengar begitu, dan kita tiba-tiba mengharapkan bila pelajar ni keluar, mereka boleh ada komunikasi yang baik, ada leadership skill, ada confidence, sedangkan dalam kelas mendengar je kerjanya. Jadi kita nak ubah supaya kaedah penyampaian ini perlu diinovasikan. Maka lahirlah blended learning, flipped classroom, active learning, supaya jangan seorang bercakap lain dengar. Itu zaman dulu-dulu. Ya, sekarang ni pelajar tak boleh tahan lama. Jadi kita ubah yang tu. Itu pertama, kaedah penyampaian. Sangat penting itu. Yang keduanya, content. Konten tu kalau tak berubah 20 tahun yang lalu sampai hari ini, memang tak relevan lah ceritanya. Jadi perlu disesuaikan dengan keperluan industri dan keperluan masyarakat. Jadi dua benda ni kalau digabungkan, kami berkeyakinan penuh bahawa graduan yang lahir nanti akan berbeza. Dan sudah barang tentu ia akan menjadi pilihan industri kalau kita betul-betul dapat menjayakannya dengan bersungguh-sungguh. Bukan lagi rahsia sebenarnya, Datuk. Ada juga apa ni universiti ataupun pusat pengajian tinggi awam ini yang terpaksa menggugurkan beberapa apa ni mata pelajaran ataupun subjek pengajaran dan sebagainya kerana ianya dilihat tidak sebenarnya diperlukan sebenarnya dalam perkembangan industri semasa. Jadi apakah UKM juga melakukan benda yang sama? Ya, dipanggil penjumudan kursus. Ini berlaku apabila data-data yang kita lihat, kita boleh cek data yang ada, data employability sebagai contohnya. Bukan setakat employability Tuan Haji, kita juga melihat kepada berapa gaji permulaan yang mereka terima. Kalau mereka dapat kerja tapi gajinya di bawah 1,000, kita tidak merasa bangga. Kita mahu graduan kita
menjadi pilihan pertama sudah barang tentu gaji awalnya memaparkan kebolehan itu. Tetapi kalau below 1,000, saya ingat itu di bawah paras kemiskinan mungkin ya Tuan Haji. Jadi kita menganalisa seluruh program di UKM dan kita dah kenal pasti dah ini program-program yang perlu penambahbaikan. Mungkin tak perlu jumut lagi, mungkin kita perlu rebranding, repackage balik supaya kita regenerate, kita mendewasakan dia semula supaya dia lebih sesuai dengan permintaan dan juga keperluan industri dan agensi di luar. Okey, kita akan berehat buat seketika, tetapi sebelum kita berehat Datuk kita ambil satu panggilan yang sudah pun ada di talian kita. Muhammad Kamal dari Selangor sudah pun bersiap sedia di talian kami ketika ini. Assalamualaikum Encik Kamal. Waalaikumsalam. Abang Syakawi, how are you? Okey, alhamdulillah sihat. Salam Ramadan. Tuan sihat? Ya, sihat. Okey, Abang silakan. Syakawi, okey semua? Macam ni lah. Okey, silakan Bang. Abang Syakawi, I punya soalan ni mungkin sedikit off track, tapi saya rasa dia berkaitan jugalah. Saya nak tanya Tuan Prof. Boleh Abang Syakawi? Ya, boleh. Silakan. Okey, Tuan, saya nak tahu, memang seperti mana Tuan Prof katakan bahawa ranking itu adalah penting, pendidikan yang berkualiti mesti ada dalam negara kita supaya orang pandang tinggi pada negara kita. Saya setuju sangat. Tapi bagaimana pula Tuan, satu persepsi dalam politik negara kita ni yang memberi satu gambaran kadang-kadang buruk kepada pelajar-pelajar dan generasi masa depan kita. Saya nak mohon pencerahan daripada Tuan sedikit. Itu aja. Okey Mal, saya nak lebih jelas sedikit lagi daripada anda. Bila you maksudkan sebagai gambaran buruk itu apa yang dimaksudkan? Daripada segi kepimpinan dan pergolakan politik dan begitu. Kerana kita mesti menunjukkan satu contoh yang positif dan membina. Tetapi saya rasa kebelakangan ini dalam politik Malaysia, Abang Syakawi, terdapat banyak perkara yang tidak berapa elok dan ia memberikan satu gambaran yang tidak sihat dan positif kepada pelajar-pelajar generasi akan datang. Okey, faham. Okey, terima kasih Kamal. Sama Abang Syakawi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak-banyak Kamal dari Selangor, dan insya-Allah saya akan dapatkan nanti respon dan juga jawapan dan juga pandangan daripada yang berbahagia Profesor Datuk Insinyur Dr. Muhammad Hamdi, kerana ini mungkin satu persoalan yang mungkin tak ada kena-mengena dengan Datuk, tapi insya-Allah Datuk akan cuba menjawabnya. Dan kami ingin menggalakkan lagi anda yang sedang berada di luar sana, mungkin anda juga ada soalan-soalan, ada pandangan-pandangan yang ingin anda kongsikan, terutamanya mungkin daripada bekas-bekas graduan UKM terutamanya. Mungkin ini satu ruang dan juga peluang kepada anda untuk berkongsi sesuatu yang mungkin boleh memberi manfaat sempena dengan sambutan 50 tahun UKM. Baik, kita berehat dulu buat seketika. Kembali semula Ruang Bicara Bernama TV tentunya. Selamat Hari Jadi untuk Universiti Kebangsaan Malaysia yang ke-50. I just wanted to wish UKM a happy 50th anniversary. Terima kasih. Happy 50 years anniversary of UKM. Selamat Hari Jadi UKM. Happy 50th anniversary. Congratulations. Wishing you 50th anniversary UKM, Tanya. Happy 50th anniversary UKM. Hello, we are three French students and wanted to say Joyeux anniversaire UKM. Happy 50th anniversary UKM. Happy 50th anniversary to UKM. Terima kasih. Happy birthday UKM. Happy 50th anniversary UKM. Congratulations. Selamat Hari Jadi. Happy 50th birthday UKM. Felices 50 años UKM. Maligayang ika-50 taong anibersaryo UKM. Chào mừng 50 năm kỷ niệm ngày thành lập Trường Đại học Quốc gia Malaysia. Happy 5th anniversary for UKM. Thank you. Terima kasih.
Maligayang ika-50 taong anibersaryo UKM. สุขสันต์วันครบรอบ 50 ปี UKM นะคะ UKM 50주년 개교기념일도 진심으로 축하드립니다. Happy 50th anniversary and congratulations! Happy 50th anniversary UKM! Okey, tahniah UKM yang sudah pun menyambut ulang tahunnya yang ke-50 dan kita ada bersama kita tetamu yang cukup istimewa iaitu Profesor Datuk Insinyur Dr. Muhammad Hamdi Abdul Syukur iaitu Naib Chancellor UKM. Tapi sebelum itu Datuk, kita ambil satu lagi panggilan yang ada di talian kita sekarang ini. Ridwan dari Pulau Pinang sudah pun bersiap sedia sekarang ini. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum Datuk Seri. Ada yang mau bagi Datuk. Okey, okey, soalan saya yang pertama. Okey. Bagaimana UKM dia dapat melahirkan tokoh-tokoh di bidang mentadbiran? Sejak tertubuhnya UKM telah melahirkan ramai tokoh-tokoh ternama seperti Dr. Nur Hisham bin Abdullah, Ketua Pengarah Kesihatan dalam bidang kesihatan. Ya. Saya nak minta komen doktor dalam segi dari segi pendidikan. Okey. Kemudian penggunaan kajian elektroniknya di UKM. UKM 50 tahun bagaimana kajian elektronik di UKM, iaitu dari segi kerajaan dengan kerajaan, kemudian kerajaan dengan perniagaan, kerajaan dengan rakyat, kemudian kerajaan dengan pekerja. Komen doktor dalam hal ini. Terima kasih. Wassalam. Baik, terima kasih banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang. Menarik juga dua persoalan yang dibangkitkan oleh Ridwan. Tadi Kamal dari Selangor, Datuk membangkitkan isu yang mungkin ialah agak jauh daripada apa yang sepatutnya Datuk lakukan. Tapi mungkin ada jawapan daripada Datuk berkaitan dengan apa yang dibangkitkan oleh Kamal tadi. Ya, soalan yang menarik saya kira. Terima kasih Cik Kamal. Fungsi universiti ialah mendidik para pelajar supaya mereka mampu berfikir dengan objektif, rasional dan matang. Dan sifat universiti yang non-partisan, yang non-political ini telah memberikan keizinan kepada pelajar untuk melihat daripada perspektif yang pelbagai. Jadi fungsi kami adalah jelas, iaitu menyuburkan ilmu dan transfer knowledge tersebut kepada para pelajar, dan mereka mempunyai tanggungjawab untuk membuat pilihan dan membuat keputusan di atas knowledge dan ilmu yang ada pada mereka. Jadi political decision ataupun apa jua yang telah berlaku selepas daripada itu adalah merupakan hasil kematangan yang dijana yang telah dikeluarkan oleh pelajar sendiri sebagai bukti keilmuan mereka. Jadi sudah barang tentu dia tidak ada suatu yang sifatnya A, B, C begitu, tetapi para pelajar akan, graduan kita akan mampu untuk membuat penilaian masing-masing, dan sifat manusia ni dirancang, dia ada kepelbagaian. Oleh itu kita akan dapati pelajar-pelajar yang lahir daripada universiti seperti UKM mempunyai pendekatan dan pilihan yang pelbagai. Itu adalah kebebasan akademik dan juga bukti kepada kepelbagaian yang berjaya dilahirkan. Jadi tidak stereotip begitulah. Ya, betul. Dan soalan yang dibangkitkan oleh Ridwan dari Pulau Pinang ini pun ialah perkara yang menarik juga untuk kita sembang-sembang, Datuk ya. Dan apa yang diberi tadi ataupun disebut oleh Ridwan tadi memang menjadi kenyataan dan telah pun dimainkan di media. Kebanggaan sebenarnya kepada UKM sendiri apabila kita lihat Ketua Pengarah KPK menjadi orang yang paling popular sekarang ini, terutamanya ketika negara dilanda oleh wabak COVID-19. Jadi itu antara tokoh-tokoh yang disebut. Ramai lagi sebenarnya yang harus kita sebut tetapi mungkin tidak berkesempatan. Tapi pandangan Datuk, apakah ini antara contoh-contoh yang memberi cahaya kebanggaan sebenarnya kepada UKM? UKM telah melahirkan tokoh yang sangat ramai. Yang terkini yang kita ada, Ketua Setiausaha Negara kita, Datuk Seri Muhammad Zuki adalah graduan UKM. Begitu juga dengan SY Lau sebagai contohnya, Vice President of Senior Executive Vice President Tencent, salah sebuah konglomerat terbesar di dunia yang berpekalan di China, juga adalah graduan kita. Selain daripada Datuk Dr. Nur Hisham, of course, kita juga ada Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid, juga adalah merupakan graduan. Jadi nama-nama besar ini adalah lambang kepada
kebolehan dan kemampuan UKM dalam mendidik anak bangsa untuk melahirkan sekumpulan manusia yang sangat berguna kepada Malaysia dan juga kepada dunia. Dan ini bukti yang saya kira lah yang UKM adalah sebuah universiti yang telah memberikan sumbangan besar kepada negara. Okey, kita ambil satu lagi panggilan yang ada di talian kita, Datuk, sebelum kita menjawab soalan Ridwan yang kedua tadi. Lokman dari Negeri Sembilan ada di talian kita. Abdullah Osman, maafkan saya, ada di talian sekarang ini. Assalamualaikum, Cik Abdullah. Waalaikumsalam. Saya Sarkawi. Ya. Dan juga Datuk. Ya. Nak tanya sikit sebagai Vice Chancellor kan. Ya. Ni kan terkini ni pelajar, student boleh kecimpung di dalam politik. Okey. Dan maknanya umur dah 18 dah boleh mengundi dan jadi di universiti di UKM ni kalau ada ahli-ahli politik daripada mana-mana parti nak masuk, nak bagi ceramah, agaknya dibenarkan ke tidak ataupun bagaimana? Okey. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak-banyak Encik Abdullah Osman dari Seremban Negeri Sembilan. Itu pun soalan yang menarik sebenarnya. Tapi tak apa, kita jawab dulu soalan kedua daripada Ridwan tadi. Ini tentang penggunaan elektronik, penggunaan teknologi lah sebenarnya dalam sistem pendidikan di UKM. Apakah ianya telah pun dilakukan? Jadi mungkin ada pencerahan sedikit daripada Datuk. Ya, terima kasih Tuan Haji. Elemen e-learning, teknologi ini telah menjadi asas di UKM ni sekian lama dan mungkin dengan COVID-19 ini dia accelerate, memecut lagi proses itu. Ya, kalau dulunya ada yang buat, ada yang tak buat, tapi sekarang ni tak ada student. Dewan kuliah kosong. Maka mahu tidak mahu, kaedah pengajaran dan penyampaian ilmu mesti melalui proses e-learning ini yang disebut tadi. Jadi ia telah menjadikan seluruh universiti itu bersedia dan bukan setakat bersedia, melaksanakannya. Kita memantau secara mingguan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian dan juga sama ada synchronous ataupun asynchronous tadi, sama ada direct, real time ataupun yang ditipkan dan diuploadkan. Jadi ianya telah berlaku dengan baik, alhamdulillah. Peringkat awalnya dulu ada glitches sana sini, tetapi selepas berlalunya masa, keyakinan para pensyarah dan pelajar untuk mengikuti pengajian secara dalam talian semakin bertambah. Dan kita melihat akan datang ini, barangkali post-COVID lah kita sebut itu, selepas daripada bencana COVID ini, ianya akan memberi kesan besar kepada pendidikan. Pelajar-pelajar akan berfikir, saya barangkali tak perlu pergi sekolah ke universiti, kerana di rumah pun saya boleh dapat degree. Jadi universiti harus mencari jalan, berinovasi untuk memastikan bahawa perubahan-perubahan ini ditangani sebelum ianya berlaku. Dan kami telah mula brainstorm, memikirkan bagaimana kaedah untuk berhadapan dengan perubahan-perubahan besar yang akan kita alami nanti. Dan UKM ingin bersedia ke arah itu. Jadi kita melihat teknologi khususnya IR 4.0 ini menjadi asas dan menjadi batu tanda kepada pengajaran dan pelajaran di masa hadapan. Untuk makluman Tuan Haji dan rakan pendengar yang lain, UKM beberapa bulan yang lepas sebagai sebuah universiti yang pertama di Malaysia menubuhkan Institut IR 4.0. Bukan hanya research center, tetapi sebuah institut yang punya hampir 100 orang profesor dan pengkaji, yang mana kita menggabungkan tenaga seluruh kepakaran yang ada dalam bidang yang banyak dalam IR 4.0 ni, dan kami meletakkan mereka bekerjasama dalam sebuah institut yang kita panggil Institut IR 4.0. Jadi ini adalah usaha serius daripada pihak UKM bagi membantu negara sebenarnya untuk berhadapan dengan era baru, apatah lagi dalam suasana COVID yang melanda kita. Okey, soalan Encik Abdullah Osman itu secara direktnya bermaksud ialah antara pelajar dan politik, kebebasan. Apakah pelajar diberi kebebasan untuk berpolitik, dan apakah ahli-ahli politik dibenarkan untuk datang ke kampus memberi ceramah dan sebagainya, ataupun ada sekatan? Kami bertindak berdasarkan kepada lunas undang-undang dan AUKU yang membenarkan pelajar untuk terlibat aktif dalam politik, dan pihak UKM membenarkan kerana ia adalah apa yang telah diberikan
di dalam undang-undang itu sendiri, dalam akta. Begitu juga dengan kebenaran kepada ahli politik untuk datang dan berbicara di universiti sebagai sebahagian daripada kebebasan itu. Kami setelah agak lama dah membenarkan ahli politik untuk masuk dan berbicara. Cumanya kita berharap ianya bukan politicking tetapi ialah political education. Pendidikan politik. Ia berbeza dengan berpolitik. Betul. Dan kita mahu pendedahan itu pelajar dapat. Oleh itu kita meletakkan syarat. Maknanya kalau kita nak pilih, nak lantik, nak mengajak orang politik datang, perlu ada kedua-dua pihak supaya pelajar dapat mendengar kedua-dua pihak secara adil. Dan kalau dapat ada orang akademik sekali di situ. Jadi kalau biasanya kita menggalakkan forum, kita menggalakkan wacana, kita menggalakkan panel supaya seperti saya sebut tadi, ia bukan sebelah pihak saja yang mungkin menjadi campaigning, tetapi ia lebih kepada pertukaran pandangan, diskusi, intellectual discourse dan sebagainya. Jadi itu kita harap berlaku dan setakat ini alhamdulillah UKM dengan kemasukan ahli politik ini kita dapati para pelajar menjadi semakin matang dan kematangan inilah yang kita yakin akan membantu mereka kelak apabila mereka keluar daripada gelanggang universiti. Setakat ini ada tak daripada pengetahuan Datuk sendiri jumlah pelajar-pelajar luar yang belajar di UKM sekarang ini tu? Pelajar luar tu maknanya international student? Ya. Di UKM sekarang ini kita ada lebih kurang 2,700 pelajar luar negara. Okey. Itu satu jumlah yang apakah Datuk lihat mungkin akan berkembang dari masa yang akan datang? Kami sebenarnya sentiasa tak puas hati. Kita kalau boleh nak atas lagi dan kita target kalau boleh 4,000. Jadi kita berusaha ke arah itu dan berusaha keras sebenarnya. Walaupun demikian kita terpaksa menerima hakikat bahawa COVID ini akan memberi sedikit impact lah. Pelajar tidak boleh travel. Tapi ia memberi ruang untuk kita berubah. Maknanya kalau dulu mereka tak boleh travel ke sini, kita faham dan kita terpaksa buat online. Kita boleh dapat kapasiti yang lebih besar lagi pelajarnya dengan tanpa perlu kita mengembangkan kampus kita. Jadi kalau sekarang ini pelajar kita 27,000 lebih, barangkali dengan adanya online distance learning ni, for example, kita boleh dapat double daripada itu tanpa perlu menambah kelas. Jadi kita berinovasi dan insya-Allah saya yakin dan percaya dengan kerja keras kita UKM akan menampakkan jumlah yang lebih besar akan datang. Okey. Satu lagi perkara dan juga isu yang ingin saya dapatkan pandangan Datuk. Ini pun merupakan satu isu yang bagi saya cukup penting sebenarnya. Kita tahu bahawa dari tindakan yang diambil oleh kerajaan sendiri dalam usaha untuk mengurangkan bajet yang diberikan kepada pusat-pusat pengajian tinggi awam dan UKM saya kira juga antara yang menerima potongan bajet ini. Jadi apakah Datuk melihat bahawa itu sedikit sebanyak memberi impak ataupun kesan dari segi perancangan yang ingin telah dirancang ataupun yang ingin dilakukan oleh UKM sendiri? Kami memahami kekangan keuangan yang dialami oleh kerajaan dan kami juga percaya yang pihak kementerian, pihak kerajaan berusaha bersungguh-sungguh untuk membiayai sebanyak mungkin dan seboleh mungkin universiti-universiti awam ini. Namun kadang-kadang kekangan itu menyebabkan kita menerima kurang. Kita menerima dan melihat itu sebagai suatu peluang juga untuk kita sekali lagi berinovasi dan mengambil langkah-langkah yang perlu. Kita tidak menangisi kekurangan tersebut, tapi kita mengambil itu sebagai satu challenge untuk kita tampung. Dan alhamdulillah setakat beberapa tahun kebelakangan ini UKM dah berjaya menampung 35% hingga 37% daripada belanja mengurus universiti keseluruhannya. Ya kalau dulu government bagi katalah 100%, sekarang bila dah kurang tu 35% hingga 37% tu kita berjaya menampung melalui penjanaan sendiri dengan pelbagai cara. Antaranya ialah dengan kita monetize aset ini. Maknanya kita sweat di aset. Kita ada banyak aset. Sebagai contohnya tanah-tanah yang banyak di UKM. UKM Bangi sahaja sebagai contohnya berukuran 2,600 lebih ekar. Bayangkan.
saiz yang cukup besar. Dan kita juga ada beberapa bidang tanah lain di tempat-tempat strategik di Kuala Lumpur. Kita sweat tanah ini supaya ianya mendatangkan hasil. Begitu juga dengan fasiliti yang kita ada, infrastruktur yang kita ada. Kita menambahkan bisnes kita. Kita ada anak syarikat UKM Holding yang mana ada 6 subsidiary di bawahnya. Printingnya, hotelnya, kita punya golf course sendiri. Kalau Tuan Haji suka main golf, boleh datang ke UKM. Cukup hebat. Jadi dengan adanya semua prasarana yang lengkap di universiti, kita boleh sewakan kepada orang luar dan juga kita boleh menjana. Jadi berbagai bentuk penjanaan bisnes yang dilaksanakan, termasuk yang besarnya juga adalah fees daripada international student. Betul. Okey, semakin menarik sebenarnya perbincangan kita ini, semakin banyak information yang kita perolehi berkaitan dengan UKM dan juga pencapaian UKM itu sendiri. Tapi seperti biasalah, kita rehat dulu buat seketika, dan anda jangan ke mana-mana. Kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di Ruang Bicara ini yang kami bawakan kepada anda di Bernama TV, dan kami masih lagi membuka 2 talian itu untuk membolehkan anda memanggil kami, mungkin ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini. 0320 594624, 0320 594625. Itu 2 talian yang perlu anda gunakan untuk memanggil kami di Ruang Bicara ini. Kita rehat buat seketika sekali lagi. Selamat ulang tahun ke-50. UKM terus cemerlang. 祝 UKM 生日快乐。 Selamat menyambut Hikmat UKM. Selamat menyambut Hikmat UKM. Memang hebat UKM. Syabas dan bangga. Okey, UKM hebat, dan tahniah kepada UKM yang telah pun menyambut ulang tahunnya yang ke-50 tahun semalam. Dan topik kita pun adalah berkaitan dengan UKM 50 tahun cabaran dan hala tuju, dan kita masih lagi tentunya bersama dengan Profesor Datuk Dr. Insinyur Profesor Datuk Insinyur Dr. Muhammad Hamdi Abdul Syukur, iaitu Naib Chancellor UKM. Baik, kita ambil satu lagi panggilan yang ada di talian kita sekarang ini. Zahari dari Selangor sudah pun bersiap sedia sekarang ini. Assalamualaikum Zahari. Waalaikumsalam. Sehat tuan? Apa khabar, sehat? Sehat, alhamdulillah. Ya, saya ingin tanya kepada Prof. Hamdi. Ya. Dan sebelum tu saya ucapkan tahniahlah kepada UKM menyambut 50 tahun penubuhannya. Ya. Saya tertarik tadi di segi
ada Prof. Hamdi sebut tentang pentingnya pensyarah-pensyarah mengubah cara mengajar. Jadi saya setuju. Cara mengajar yang hanya one way communication atau hanya memberi maklumat ataupun memberi fakta ini tidak membantu pelajar-pelajar kita supaya jadi kreatif dan berinovasi. Dan bila mereka pergi ke industri, of course takkanlah mesti nak ajar semua tentang apa yang dibawa di industri. Dan saya percaya dengan adanya kebolehan berfikir secara kritis dan kreatif, ataupun yang dikenali sebagai higher order thinking ni, saya yakin kalau pengajaran itu diubah, dan memang pasti saya pun dalam bidang pedagogi, saya nampak perlunya pensyarah-pensyarah mengubah cara mengajar supaya dia boleh membina ataupun menerapkan higher order thinking kepada pelajar-pelajar dalam setiap subjek kejuruteraan ataupun dalam bidang-bidang lain lah. Betul. Jadi saya nak tanya Prof. Hamdi, apabila kita dah kesan kelemahan graduate kita dan sukar untuk menyesuaikan keperluan industri, dan saya yakin salah satu faktor utama kenapa pelajar kita tidak boleh menyesuaikan dengan keperluan industri is about how they think. Maksudnya mereka ni tak skillful in thinking, tak flexible dalam thinking. Jadi saya nak tanya Prof. Hamdi, apakah tindakan pihak Universiti Kebangsaan untuk meningkatkan kualiti pengajaran di universiti? Saya yakin usaha untuk meningkatkan kualiti pengajaran di universiti ini terkandung dalam higher order thinking, higher education blueprint. Dan saya nampak perkara ini tidak begitu diambil serius untuk membetulkan keadaan. Kita tahu ada masalah di situ dan saya nampak tak dibetulkan dengan serius. Apakah tindakan Prof. Hamdi selepas mengenal pasti kelemahan yang sangat ketara yang telah menyebabkan kita menghasilkan pelajar-pelajar atau graduate yang tidak mempunyai higher order thinking ataupun kritis dan berinovasi. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak-banyak Zahari, satu observation dan juga soalan yang menarik sebenarnya untuk kita kongsikan bersama dengan berbagai Profesor Datuk Insinyur Dr. Muhammad Hamdi. Silakan Tok. Ya, Tuan Haji, saya cuba ringkaskan seringkas mungkin. Dalam strategic plan UKM, kita mensasarkan pelaksanaan flip classroom ataupun active learning. Ringkasnya begini, kalau tradisionalnya, maknanya pelajar datang ke kelas, lepas belajar, balik, kemudian buat assignment, kemudian hantar kepada cikgu ataupun pensyarah. Apa yang kita nak flipkan ini, iaitu semua pengajaran itu dapat divideokan dahulu dan diuploadkan, dan pelajar sebelum ke kelas dah tengok dah apa yang dia nak diajarkan. Kalau dia penat, dia boleh stop dulu. Kalau dia letih, dia boleh stop. Kalau dalam kelas tak boleh stop. Dia nak pergi toilet, dia boleh stop dulu. Kalau dia tak faham, ulang balik pun boleh. Tapi dia tidak boleh berlaku demikian dalam kelas. Oleh itu, bila dalam kelas, kerana dia telah mengalami proses pembelajaran melalui online tadi, dalam kelasnya, dia lebih kepada perbincangan, penyelesaian masalah, diskusi, panel, dan mereka akan sentiasa mencambahkan pemikiran. Bayangkan kalau selama 4 tahun, inilah kerjanya, kan? Mengasah otak dan mengeluarkan idea, menyelesaikan masalah dan mencari penyelesaian. Saya kira dia akan dapat mencapai apa yang disebut oleh Tuan tadi, iaitu higher order thinking skills. Dan inilah gagasan yang cuba dibawa oleh UKM dari segi pedagoginya, supaya ada berlaku perubahan. Dan of course, tidak mudah sebenarnya untuk memberikan keyakinan kepada pensyarah bahawa inilah jalannya yang kita perlu pilih, tapi kita berusaha bersungguh-sungguh melatih mereka, menyesuaikan diri mereka dan menyediakan infrastruktur supaya mereka selesa untuk melaksanakan kaedah pengajaran dan pembelajaran dengan cara yang sedemikian. Satu lagi perkara yang saya nak dapatkan pandangan Datuk secara ikhlas lah. 50 tahun
UKM, kalau kita ambil usia 50 tahun itu kepada manusia, mungkin ianya sudah pun cukup dewasa. Tetapi yang lebih ingin saya tekankan di sini ialah tentang sejarah penubuhan UKM itu sendiri, matlamat penubuhan UKM itu sendiri untuk mendaulatkan bahasa Malaysia ataupun bahasa Melayu sebagai bahasa di bidang pendidikan. Jadi apakah UKM masih lagi mengekalkan semangat dan konsep penubuhan UKM itu tu? Baik, terima kasih Haji. Soalan yang cukup baik. Aspirasi rakyat untuk melihat sebuah universiti kebangsaan yang mendaulatkan bahasa Melayu dan mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa ilmu sentiasa menjadi nilai trust kepada UKM. UKM adalah the bastion of the Malay language lah kalau kita sebut itu. Dan kita tidak pernah berkompromi dalam hal tersebut. Cumanya 50 tahun yang lalu kita menubuhkan Universiti Kebangsaan Malaysia pada 18 Mei 1970, sejurus selepas masalah perkauman di Malaysia, 13 Mei 1969. Konteksnya adalah konteks percanggahan kaum, kemunduran ekonomi suatu bangsa dan suasana yang tidak aman. Maka lahirlah UKM dalam suasana demikian. Konteksnya begitu. Fast forward 50 tahun, konteksnya cukup berbeza. Internationalizationnya, mengambil pelajar antarabangsanya dan melonjak naik universiti menjadi universiti ternama dan terkemuka di dunia. Ini adalah konteks baru. Namun UKM sentiasa memelihara mandat asalnya, iaitu mendaulatkan bahasa Melayu. Cuma perspektif pendaulatan bahasa itu adalah menjadikan UKM sebagai the referral center, menjadi the Leiden of the East. Orang dulu nak belajar bahasa Melayu, akal budi Melayu, nak belajar tentang budaya, pergi ke Leiden, pergi ke England sebagai contohnya. Kita tak mahu itu berlaku. Kita nak mereka belajar di UKM kerana tokohnya di situ, kerana kekuatannya di situ dan kerana keseluruhan korpus ilmu yang berkait dengan bahasa Melayu dan akal budi Melayu ini berada di UKM. Di situlah cara kita melihat bagaimana kita mendaulatkan bahasa Melayu dan meletakkan bahasa Melayu sebagai asas kepada bahasa ilmu itu. Jadi pendefinisiannya kita lihat dari konteks tersebut. Yang kita rasa itu memberikan kesegaran dan cabaran juga dalam yang sama kepada pensyarah-pensyarah kita dan UKM keseluruhannya untuk meletakkan cita-cita tersebut dalam konteks UKM memelihara budaya bahasa Melayu tadi. Dan bila Datuk sebut tentang cabaran lah, ini pun sesuatu yang menarik jugalah. Kita hampir-hampir di penghujung ruang bicara sebenarnya tu ya. Macam kita sembang-sembang tadi lah, mungkin pelantikan Datuk sebagai Naib Chancellor hanyalah untuk masa 3 tahun. Dan sekarang ini dah setahun setengah Datuk menjadi Naib Chancellor. Jadi tinggal lebih kurang setahun setengah lagi. Apakah Datuk merasakan bahawa itu tidak mencukupi sebenarnya untuk mengubah identiti, untuk mengubah pencapaian UKM itu ke arah yang diinginkan oleh Datuk sebenarnya? Saya percaya kepimpinan ini dia datang dan pergi. Dia adalah suatu mata rantai yang disambung oleh mata rantai yang lain. Dia tidak hanya orang yang memulakan, dia yang mengakhirkan. Kita menyambung kerja yang telah dibuat oleh orang sebelum kita dan kita yakin akan ada tokoh-tokoh lain yang akan menyambung yang lebih baik daripada kita. Saya diberi mandat 3 tahun dan saya meletakkan asas pekerjaan saya sekurang-kurangnya 3 tahun ini supaya saya dapat komplit. Ada gangguan sikit dalam COVID ini, sudah barang tentu. 2 bulan kita duduk rumah, kan? Jadi ada ganggu sikit. Tapi tak apa, kita akan memecut untuk memastikan bahawa kita dapat melaksanakan urusan kerja ini. Saya yakin selepas daripada saya ataupun sesiapa jua akan muncul tokoh-tokoh lain yang lebih berwibawa yang akan membawa UKM ini untuk mencapai matlamatnya. Jadi itu adalah proses biasa Tuan Haji dalam kepimpinan ini. Tapi sebelum kita berpisah lah, secara peribadinya Datuk sebenarnya ingin supaya kontrak Datuk dipanjangkan lagi sebenarnya di UKM tu. Sebenarnya seperti saya sebut tadi, dalam kepala saya dah 3 tahun saja dan in fact saya bercakap dengan pengerusi saya pun, Tan Sri Wahid pun, saya plan for the 3 years and I hope someone else akan menyambung. Jadi saya tidak ada masalah itu. Kalau sekiranya diperlukan, kita akan menabur bakti. Kalau tidak, kita dengan gembiranya akan melaksanakan kerja kita yang selalu kita buat, research dan kerja-kerja penyelidikan yang biasa. Jadi
tidak ada masalah saya fikir pada UKM, dan UKM tidak ketandusan tokoh sebenarnya. Cukup ramai di Universiti Kebangsaan Malaysia, tokoh-tokoh yang sangat berwibawa yang saya lihat boleh membawa obor dan panji-panji ini, insyaAllah. Institut ataupun masa depan pusat-pusat pengajian tinggi awam, competition yang cukup hebat daripada institut ataupun pusat-pusat pengajian tinggi swasta terutamanya. Jadi apakah Datuk melihat competition inilah yang sebenarnya memberikan ataupun memerlukan semua Naib Chancellor untuk melihat dimensi yang lebih efektif dalam usaha untuk memperkasakan pusat-pusat pengajian tinggi awam ini? 20 universiti awam dan puluhan yang lain universiti swasta, serta ratusan college universiti swasta, ia memberi tanggapan bahawa negara kita menjadikan education sebagai salah satu komoditi, dan ia saling melengkap sebenarnya. Kita mahu orang luar datang dan belajar di Malaysia. Jadi universiti awam tidak mampu menampung jumlah ini. Oleh itu universiti swasta memainkan peranan tersebut. Jadi saya rasa kewujudan universiti swasta dia bukan threat, dia bukan ancaman, tapi ialah suatu complementary, pelengkap kepada kewujudan universiti awam yang ada. Dan banyak sebenarnya usaha-usaha kerjasama yang telah dibuat di antara universiti awam dan universiti swasta. UKM sebagai contohnya, banyak hubungan kerjaya, hubungan research yang dibuat dengan universiti swasta yang merupakan rakan rapat dan partners kita. Jadi kami wujud saling dalam dipanggil love-hate relationship. Kan? Kita bersaing dan kita saling bekerjasama. Ini cukup unik saya kira di antara hubungan universiti awam dan universiti swasta ini. Okay. Sebelum kita berpisah, saya memberi ruang dan juga peluang kepada Datuk mungkin ingin menyampaikan sesuatu sempena dengan sambutan 50 tahun UKM ni. Mungkin ingin mengucapkan sesuatu bukan saja kepada rakyat, tetapi yang pentingnya ialah kepada kaki tangan, pensyarah-pensyarah universiti dan sebagainya. Silakan. Terima kasih Tuan Haji. Sempena 50 tahun kewujudan UKM ini, saya ingin mengucapkan tahniah dan juga mengharapkan agar seluruh alumni khususnya, alumni UKM yang berjumlah lebih 200,000 itu, khususnya untuk sama-sama mendokong institusi keramat ini dan memberikan bantuan sebanyak mungkin kepada universiti yang telah berjasa, bukan hanya kepada alumni tapi kepada negara. Untuk kaki tangan pensyarah, kaki tangan pegawai-pegawai dan juga staf dan student UKM, saya harap kita dapat bersungguh-sungguh bekerja memastikan UKM pada tanggal 2025 nanti akan menjadi a true world class university, universiti bertaraf dunia dengan kata yang sebenarnya. Jadi ini adalah tugas kita untuk membawa obor dan panji-panji ini, dan saya yakin UKM berada di atas landasan yang betul. Saya ucap terima kasih banyak Tuan Haji. Tapi kita ada masa lebih kurang 2 minit lagi. Mungkin ada sesuatu lagi yang ingin disampaikan oleh Datuk sebelum kita berpisah dalam masa 2 minit ini tu. Dalam tempoh 2 minit ini, saya suka menyebutkan bahawa UKM yang telah berjasa ini memerlukan segenap sokongan sebenarnya. Masyarakatnya dalam keadaan yang kesempitan keuangan dan usaha-usaha yang telah dibuat dan sedang dibuat. Namun sekiranya dibantu oleh masyarakat, sebagai contohnya wakaf, kita ada institusi wakaf di UKM yang masyarakat boleh membantu mengukuhkan institusi ini, membantu pelajar-pelajar UKM Tuan Haji. 65% adalah B40. Jadi tak mungkin kita boleh menaikkan yuran sewenang-wenangnya begitu, ataupun menaikkan yuran asrama sebagai contohnya. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, asrama di UKM ini berharga satu hari RM3.50 saja bayarannya. Dan tidak pernah berubah daripada 20 tahun yang lalu. Kerana kita ingin berbakti kepada masyarakat dan ingin membantu golongan susah ini, khususnya yang B40. Oleh itu, masyarakat wajar membantu universiti awam, khususnya dalam konteks ini UKM, di mana anak bangsa ini memerlukan sepenuh dokongan dan sokongan dalam apa jua bentuk. Kalau tak boleh secara fizikal, kalau dalam bentuk harta, kalau tak boleh dalam bentuk harta, dalam bentuk kata-kata yang baik, paling kurang mendoakan UKM agar kekal menjadi universiti tersohor dan maju ke hadapan, khususnya pada tahun 2025 nanti akan menjadi sebuah universiti yang tersohor di dunia, insyaAllah. InsyaAllah. Exactly 2 minit. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada yang berbahagia, Profesor Datuk Insinyur Dr. Muhammad Hamdi Abdul Syukur, Naib Chancellor UKM, kerana sudi bersama kita
dan secara peribadinya Datuk ya, saya cukup selesa sembang-sembang bersama dengan Datuk, dan soalan-soalan yang dilontarkan juga adalah soalan-soalan yang tidak dirancang sebenarnya. Jadi terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara ini. Terima kasih kepada anda yang memanggil, memberi pelbagai pandangan, soalan dan sebagainya, dan insyaAllah seperti biasa Ruang Bicara menjanjikan sesuatu yang akan kami tepati. Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.